Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, so kali ini kita bersiaran lagi pada hari Rabu. Ya, hari pertama persekolahan dengan norma baru lah gitu. Okay. So apa khabar? Macam mana sekolah? Okay ke? Mungkin anak-anak murid happy lah anak-anak murid ke happy pergi sekolah. Seronok jumpa kawan, nampak muka cikgu-cikgu. Kan? Okay. So cikgu-cikgu pun apa khabar? Apa khabar cikgu? Okay ke sekolah hari ni? Cikgu-cikgu dah bersedia awal seminggu awal. Mungkin 2-3 hari dah ada simulasi di sekolah. Cuba jadi anak murid kan. Jadinya kita mengamalkan norma baru dengan SOP yang pelbagai. Dari mula sekolah, dari masuk sekolah tu dah kena tip kan. Time makan pun nanti macam mana mungkin ada ramai yang bawa bekal kali ni. Jadilah bawa bekal. Ada yang tak sempat juga bawa bekal, dia kena beli dekat kantin. Kantin pun tapau je siap-siap kan. Dia tak boleh cedok-cedok dah kan. Right. Alright, so kita tak nak lama-lama. Kita harap semuanya berjalan lancar di sekolah. Dan kami terus memberikan kelas online percuma yang seperti yang dijanjikan untuk bulan Jun ini. Bulan Julai nanti apa akan datang? Okey, bulan Julai nanti ada sesuatu. So boleh follow Telegram channel kita untuk info-info seterusnya. Alright. So kita nak bincang apa hari ni? Okey, kalau ikut teaser dalam Telegram channel kita. Apa nama Telegram channel cikgu? Account Checkpoint. You cari account SPM Checkpoint. Type Checkpoint, InsyaAllah jumpalah. Okay. So dalam teaser kita hari ini 24 Jun, tajuk dia macam tu ataupun gambar dia macam ni lah. Rumusan dalam bisnes. Apa tu? Kan? Tengok gambar tu macam ada carta-carta. Apa tu? Baris-baris apa nama dia? Bar graph kita panggil graf palang. Betul ke? Bar graph betul lah Alright, so tak kisahlah. Yang penting macam dalam matematik pun ada belajar ni cikgu. Ya, yang penting dia punya presentation tu lebih kurang macam ni lah. Setiap kali you habis buat penyata keuangan ataupun laporan keuangan, you kena buat satu macam rumusan. Macam you jawab soalan BMBI tu, you kena rumuskan balik apa yang berlaku pada data tersebut. Apa cerita data tersebut. Okay. So you kena cerita bagus ke tak bagus. Itu dia. So kalau kita buat account saja, debit kredit, setakat debit kredit dapat imbang tapi tak tahu apa bendanya, tak boleh nak cerita kat orang, tak guna juga. So that's why you belajar rumusan dalam bisnes ini. Kenapa rumusan dalam bisnes? Kita kan belajar account, relax. Account tu adalah bahasa bisnes. Accounting is the language of business. So that's why kena ada belajar rumusan. Okay, apa tajuk ni cikgu? Tajuk form 5, tingkatan 1, topik 1. Okay, tingkatan 1 belum belajar account cikgu. Betul-betul juga tu. Okay, so kita nak usah-usah tajuk form 5 yang pertama ni adalah kacang gila cikgu. Itu kena hafal formula je. Ya, bagus. Kalau dah hafal, bagus. Tapi sebelum hafal, mana yang belum hafal, fahamkan dulu. Lagi power nanti awak jadi. Alright, biar lambat asalkan selamat. Okay, kita nak tengok dekat website ke, dekat Edo Report ke. Kita stop share dulu. Kita nak share apa okay. Saya dah buka dah. Annual report Ajinomoto. Okay. Ringkas saja annual report yang ni. That's why kita pilih Ajinomoto ni. Cuma tak susah sangat. Okay, so mula-mula kita tengoklah. Hari tu pernah kita live kan ataupun kita berkongsi. Penyata keuangan ni nak laporkan pada siapa, betul? Pengguna mana nak pakai. Dan dia dilaporkan ataupun ditulis dengan baik
duduk dekat dalam annual report. Laporan tahunan. Okay, dalam annual report tu pula, dia ada cerita macam-macam. Tapi fokus utamanya sebenarnya nak tahu statement ataupun penyata keuangan, financial statement awak. Yang awak buat. Awak kan accountant. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amin. Okay. So kita nak tengoklah apa yang ada dekat situ. Okay. So kita tengok muka surat awal-awal lah. Kita naikkan dia. Sebab dalam annual report dia mesti menceritakan rumus yang saya cakap tu. Okay, jom kita tengok ni tajuk dia Management Discussion and Analysis. Continue. Tapi saya highlight yang bahagian financial result lah. Okay, so nampak ni. Dia akan ceritalah. Ataupun dia akan highlight benda-benda yang penting. Revenue tu hasil. Profit before tax, total asset, return on equity, earnings per share. Ordinary dividends per share. Jadi ini benda-benda yang penting yang memerlukan pemerhatian daripada pelabur biasanya. Ataupun stakeholders. Okay, stakeholders ni orang yang berkepentingan pada satu-satu company. Stakeholder mungkin orang tu kerja dengan bisnes tu, mungkin orang tu pembekal pada bisnes tu, mungkin orang tu adalah agensi kerajaan yang kutip-kutip cukai, kutip-kutip hasil dan sebagainya. Okay? So inilah dia punya benda yang dia highlightkan. Oh ini yang tengok cikgu. Okay. So mungkin ada benda yang lagi yang kita kena highlight selain daripada ni. Tapi tak perlu ditunjukkan dalam annual report. Jadi geng-geng pengurusan strategic management dia kena buat laporan. Dan analisis-analisis yang you all hafal, yang formula you all hafal, you all belajar tu, lengkap lah, penuh prompt macam tu, okay. So, kita usah-usah lagi, saya tak silap saya muka surat 28 ke 38? 38 katnya ya. 38. Okay, so biasanya dia akan ada financial highlights, macam ni. Okay, you all boleh tengok financial highlights ni dia tunjuk dari tahun ke tahun. Okay, 2015 sehingga 2019. Kenapa cikgu? Okay, dia kena ceritalah progress dia. Kan? Dari dulu sehingga yang terkini, apa cerita? Revenue dia meningkat. Dia kena tunjuk. So dalam analisis penyata keuangan, kita akan compare dari tahun ke tahun. Okay? Kita panggil tu horizontal comparison. Tahun ke tahun. Kalau compare dengan company lain boleh cikgu? Boleh? Okay, boleh compare dengan company lain. Contoh Ajinomoto compare dengan apa? Tak tahu, Babas. Entah. Siap tengoklah rival dia siapa Okay. So tengok kat sini dia ada macam-macam. Okay. So ini yang dia highlight. Nombor juta-juta lah mestilah company kan. Company real punya. Okay. So kita tengok financial ratios. Ratios tu maksud dia nisbah. Financial tu keuangan, nisbah keuangan. So benda-benda ni yang dia highlight. Return on asset, return on equity. Korang belajar apa? Return on investment, betul? So terselit satu je lah kat sini lebih kurang ni. Return on equity ni boleh lah. ROE. Okay, ROA. Okay. So dividend payout ratio dan sebagainya. So yang banyak-banyak you all belajar, yang terselit kat sini adalah satu. Boleh lah. Okay. Tapi yang you all belajar tu berguna untuk kegunaan dalaman. Okay. So dia tak adalah cerita dekat annual report ni. Tapi saya nak bagi awak nampak, perlukan pengiraan dan rumus-rumus tersebut untuk diceritakan semula dalam laporan. Macam ni lah. So that's why kita ambil tajuk rumusan dalam bisnes. Okay, so biasanya kalau kita buat rumusan dan sebagainya, tak syok kan baca saja kan. Jadi mereka tunjuk dalam bentuk carta. Beginilah. Nampak? Alright, naik ke turun ke orang nampak gaya naik sebenarnya. Alhamdulillah, maknanya bisnes dia bagus. Siapa tak makan Ajinomoto kan? MSG jangan makan sangat.
dielakkan sepatutnya kan. Oops. Okay. So ni contoh lah tapi ramai lagi orang makan Ajinomoto. Okay, so bahaya bahaya. Boleh botak. Okay, so di sini nampak dia terpaparkan dalam bentuk diagram ya. Selain penulisan. So orang tak suka sangat membaca tak? Dia lagi kurang. Okay. So jom kita nak tengok real world lah. Okay, ini yang real world dia highlightkan yang macam ni lah. Jom kita tengok buku kita pula. Okay, kita tak nak share dah ni. So maknanya awak tahu, dalam annual report tu ada penyata kewangan. Lepas tu ada rumus-rumus tertentu ataupun rumusan summary of your financial. Okay. So kita nak jalan. Masuk dekat PowerPoint balik. Ding 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 ding. Okay. So kita tengok slide seterusnya. Ding 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 ding. Alright. So dalam you all punya syllabus, you akan memerlukan kekuatan untuk menghafal ataupun mengingat semua formula ni lah. Iaitu dia lebih kurang tentang untung, tentang cair, tentang cekap. Apa nama penuh dia? Keberuntungan. Tu yang tengah fikir tu. Keberuntungan. Cair, kecairan. Cekap, kecekapan. Apa maksud keberuntungan tu? Kita nak tengok lah persoalannya untung ke tak company tu. Itu persoalannya. Jadi bila ada persoalan maka ada solusi. Apakah solusinya? Kira dia punya tokokan, margin dan ROI. Itulah tools dia, alat untuk menjawab soalan tadi. Untung ke company ni? Alright, so untung ke company ni berguna untuk siapa? Berguna untuk orang yang nak invest. Pengguna penyata kewangan perlu tahu kedudukan sebenar. Jadi dia tak boleh main labur je lah, macam best je Ajinomoto ni, letak je lah duit. Tak boleh. Dia kena analyse dulu, untung ke? Banyak tahun makin untung. Tahun depan okey ke? Macam tu. So dia kena tengok nisbah keberuntungan. Depends pada dia punya strategi. Okay. So kejap lagi kita bincang tokokan tu apa, margin tu apa, ROI tu apa. Right? Okay. Kecairan ni pula, okay, cair ni kita nak test ataupun kita nak tengok, persoalannya kita nak tengok dia orang ni ada duit ke tak? Orang putih panggil cair ni liquidity. Okay. Kecairan. Kecairan tu maksudnya ada cash ke tak? Mungkin dia untung tapi dia tak ada cash. Boleh je. Dia kata dia untung tapi dia tak ada duit. Duit dia tu terawang-awang. Macam mana dia macam tu? Okay, mungkinlah dia kata dia untung. Tapi cash dia tu tak ada di tangan dia sebab mungkin dia tak kutip lagi daripada orang. Alright. Ataupun duit dia tu tak boleh nak roll balik. Macam tu lah lebih kurang. Okay, nak bagi nampak So, kecairan tu tentang ada duit ke tidak. Okay, ada duit ke tidak. Untung ni, untung lah. Maknanya buat bisnes, jual, awak sebelum tu beli kan, beli harga murah, jual harga mahal sikit, dapat beza dia tu, itu untung. Okay, so cekap ni bagaimana awak urus bisnes. Macam mana syarikat tu cekap tak buat bisnes ataupun dia macam slow, relax tenang je. Ataupun dia jenis memang proaktif. Cekap lah tu, cekap. Okay, so kita akan bincang dekat kecekapan tu untuk KPGI. Apa tu KPGI tu? Kadar pusing ganti inventory. Kutipan apa? Kutip hutang. Pembayaran? Bayar hutang. Alright. Okay. So kita itu overviewnya dan memang ini yang you all kena hafal. Serius saya hafal lah. Faham dulu baru hafal. Faham dan hafal. Okay. Jangan hafal terus nanti stres. Nanti lubang-lubang je nak ingat tu. Okay. Jom jalan. Alright. Kita masuk terus dalam perbincangan ini. Okay, keberuntungan. Kita ada 3 benda, tokokan, ROI dan margin. Cikgu, dalam buku ada 4 dalam buku teks. Betul lah. Margin ada 2.
margin untung kasar, margin untung bersih. You perasan tak kat situ ada untung kasar, ada untung bersih. So you perasan, bagus. So benda yang sama je, margin juga. Bahagi jualan bersih, bahagi jualan bersih. Darab 100%. Jangan risau sangat lah. Okay. So you kena faham dulu tokokkan ni apa. Okay. Tokokkan ni untung kasar bagi kos jualan. Tapi kalau margin ni dia mesti bahagi dengan jualan bersih. Okay, kalau tokokkan perkan dengan kos jualan. Kalau margin perkan dengan jualan bersih. Jualan bersih yang mana cikgu? Jualan tolak pulangan jualan. Yang last, final jualan. Okay, bukan jualan yang asal tu. Kalau ada pulangan jualan jangan lupa tolak. Okay, so kalau ROI ni pulangan atas modal. Okay, pulangan atas modal. Okay, so kita nak fahamkan dulu formula supaya senang hafal. Betul tak? Fahamkan formula supaya senang hafal. Macam mana cikgu? Okay, jom kita kaji satu-satu. At least awak ada idea macam mana nak hafal. Okay? Okay, so kita nak kaji ataupun nak lihat tokokkan. Okay, mula-mula kita tengok tokokkan. Kat tokokkan ni, perhatikan ada 2K, betul? Ada 2K. So perhatikan dekat formula ada 2K juga. Atas satu, bawah satu. Senang korang nak hafal sebenarnya. Tokokkan UK per KJ. Okay. Settle habis Next. Kalau margin ni kalau tadi kos jualan kan. Kat sini mesti jualan bersih. Okay. Sebab kalau you all hafal apur, you start dengan jualan kan. Lepas tu jualan pulangan jualan, lepas tu dapat jualan bersih. Saya tulis jualan bersih terus lah kan. Lepas tu you ada kos jualan. Kos jualan ni ada gudu isi-isi dia kan. Inventory lah, bla bla, belian lah, bla 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 bla. Lepas tu you tolakkan kan. You dapat untung kasar lah kat sini. Untung kasar. So you dapat kat sini. Right. So tadi kos jualan you dah ambil dah. Betul tak? Ni you dah ambil dah kos jualan. You dah ambil dah. Ni dah ambil untuk tokokkan. Dah pakai untuk tokokkan. Siapa yang tak pakai lagi? Jualan bersih tak pakai lagi. So kita ambil jualan bersih untuk margin. Sebab you dah hafal lah. You gunakan apa yang you dah memorize. Gunakan memory bank you balik. Jangan cuba hafal benda yang baru-baru lagi. Membazir waktu. Okay, so ironinya awak mencari tentang keuntungan, untung. So untung tu awak refresh balik. Bagaimana untuk mendapat UK dan UB ataupun untung kasar dan untung bersih. So prefer balik format yang duk pulun hafal apur tu. Sebab target apur adalah untuk tahu untung. Kan? Guna balik memory bank awak. Okay, so ni dah tahu dah. Okay, kita kalau margin akan guna jualan bersih. Ni in case terblank. Dah cuba hafal lah cikgu. Dah hafal lah gila-gila. Terblank pula masa jawab soalan. So, bertenang, tarik nafas, selawat. Keluarkan balik benda ni. Okay, so tokokkan dah ambil KJ. Margin akan ambil jualan bersih. So, settle kat bawah ni. Ting, ting, betul? Seterusnya, atas ni nak tahu apa? Dia akan beritahu punya margin untung bersih ke, margin untung kasar ke. So pakai je untung kasar, untung kasar. Untung bersih, untung bersih. Okay, harap membantulah bagi idea macam mana nak faham dan hafal ni. Okay. Okay, in case kalau terblur, blank masa exam, apa dia? Okay, next. Ada lagi satu tu, sebelah kiri tu, jangan lupa. ROI, pulangan atas modal.
Okay. So kita tengok pulangan. Ada perkataan pulangan kat situ. Pulangan. Atas, duduk atas lah kan? Modal. Modal. Okay, betul tak pulangan tu duduk kat atas? Betul? Untung bersih adalah satu return. Pulangan untuk kita. Kita dah penat-penat berniaga kan. Hujan, panas, terik mentari, berpeluh-peluh. Dapat pulangan, dapat duit. Jadi kita dapat untung bersih. Okay, modal pula adalah modal. Modal awal. So senang je. Atas tu maksudnya ada pecahan kat situ. Bahagi. Pulangan duduk atas. Okay. So jangan pening-pening, bertenang, perhatikan. Tengok soalan tu atau tulisan tu kan. Baca kan. Tak ada kerja lain dah. Kita kena baca je dalam exam kan. Perhatikan benda-benda yang boleh muncul idea je tu. Alright. So kalau boleh hafal, silakan hafal. Okay. So ada juga perbincangan ataupun jawapan ni dia akan tanya tafsiran dia. Betul tak? Tafsiran. So macam mana tafsiran dia cikgu? Betul juga Macam mana tafsiran dia ni Okay lah, kita tengok satu-satu lah. Kita bagi contoh Kita tulis kat tempat sini lah. Kita tulis warna kuning. Okay, contoh dia akan suruh buat tafsiran. So kita tulis macam ni. Setiap RM1. Okay. Koma ni. Okay. Yang tu isi tempat kosong lah tu. Tafsiran dia, ayat dia macam ni, skema dia. Ialah alright. Okay. So ini nak tulis apa? Ni tulis bawah. Ini atas. Ini jawapan. Okay. Okay, apa maksud bawah? Okay. Contohlah, you all kira ni margin untung kasar. You dapat 40%. Banyak gila 40%. Salah. Syok sangat tulis 24 24% lah. Hari ni 24 bulan. Alright. So siapa yang atas dia? So siapa yang bawah dia? Yang bawah dia adalah jualan bersih. So tulislah kat situ jualan bersih. So dia jualan bersih. Setiap RM1 jualan bersih. Koma untung kasar yang diperoleh ialah 24%. Cikgu, 24% ke? Jangan salin 24% sebab awak dah pakai RM1 kat sini. So maknanya 24 sen. Faham? Itu contohnya. Right? Harap dapat faham lah. Okay, kita bagi contoh kedua pula. Okay, kita padam yang ni. Kita padam yang ni. Nota tu kita tinggalkan. Nak bagi contoh kedua. Contoh kedua kita pakai yang ni lah. Tokokan dia dalam 18%. Sikit lah pula. Tak apalah. Okay. So kita nampak kat sini. Setiap RM1. Okay, bawah. Bawah dia kos jualan. So letak kos jualan. Atas dia untung kasar. Untung kasar. Jawapan dia 18. Jangan letak 18%. 0.18 ataupun 18 sen pun boleh. Right? So harap maklum. Cikgu macam mana nak ingat? Okay. Semua yang bawah. Saya ulang suara. Semua yang bawah ni. Kos jualan, jualan bersih, modal awal. Tak kisahlah siapa yang bawah dia akan automatik jadi RM1. RM1. Semua yang atas tu adalah jawapan dia. Sebab kita mencari yang atas tu sebenarnya. Berapa untung untuk setiap kos jualan? Itu soalan dia. Untuk semua jualan, berapa untung kasar hang? Macam tu. Dia macam ni, ayat-ayat biasa dia macam ni lah. Kau jual hari-hari,
satu nasi lemak tu, hang jual RM2. Berapa untung hang dapat untuk satu tu? Awak pun sembang lah, oh satu tu dalam adalah berapa sen dapat, berapa sen? Kira lah 30 sen. Macam tu. Faham? Okay. So ayat proper dia yang ni lah yang kita bincangkan tadi. Nampak tu bawah, atas yang diperoleh ialah jawapan. Okay. Alright. So settle ke yang tu lah Kita nak jalan seterusnya. Okey, cair yang seperti yang saya kata tadi. Cair ni, alamak, dia jalan tak? Jangan jalan dulu. Okey, seperti yang saya kata tadi, kecairan ni tentang korang ada duit ke? Ataupun syarikat, bisnes, awak ada duit tak? Okey, dia pun cakap, ada? Jom kita check. Okay. So you all perasan tak? Kat sini, nisbah semasa dan nisbah ujian asid. Dia punya formula lebih kurang. Aset semasa, daripada semasa, aset semasa, daripada semasa. Cuma beza dia adalah di sini. Inventory akhir. Kenapa nisbah ujian asid ni kena tolak inventory akhir? Sebab dia nak betul-betul ada wang dengan cepat. Cepat. Masa yang singkat. So kalau dia tanya, nak duit, nak tahu keadaan status duit dengan cepat dan singkat. Maknanya dia nak cepat-cepat bayar hutang cepat lah tu kan. So dia kena tolak inventory akhir ni. Kenapa inventory akhir kena tolak? Sebab contohlah awak jual buku. Awak jual buku. Awak boleh ke paksa orang beli buku tu? Awak ada 500 naskah lagi. Banyak tu. Sekarang ni awak nak perlukan duit. Boleh ke paksa orang yang belilah buku ni RM50 je. RM50? Maaflah. Kalau RM5 boleh lah, boleh tolong lah. Contoh kan. So macam tak boleh paksa inventory. Ataupun awak jual baju, jual tudung. Boleh ke paksa, makcik beli makcik, kak beli kak. Tak boleh kan. Jadi dia ni sukar untuk dicairkan. Sukar cair. Ataupun susah nak convert. Susah convert jadi duit. Macam tu. Okay. So that's why kita kena tolak. Kalau kita nak cepat. Kalau tak nak cepat tak apa. Ni sebelah semasa. Relax je. Let currently. Okay. So aset semasa bahagi liability semasa saja. Memang kena ingat. Yes. ES bahagi LS. Ini ingat duit tunai awak. Kecing. Ini ingat hutang awak. Hutang. So korang ada duit tak nak bayar hutang? AS bahagi LS. Right? Bahagi tau. Jangan tolak pula. Kalau tolak dah jadi modal kerja pula. Okay? Okay. So ada tak dia punya ayat-ayat dia? Ayat-ayat cinta dia kan? Kejap kita ambil pen warna kuning juga. Okay. So kita nak tengok ayat-ayat cinta dia apa. Right. Kita tengok siapa yang dekat bawah. Okay, samalah Setiap RM1 kotak perniagaan ada kotak untuk bayar ataupun jelaskan. Sebab ni tentang korang ada duit tak kalau apa-apa berlaku. Maksudnya korang ada duit tak? Cash tak? Cash. Ada cash tak untuk selesaikan hutang kalau dituntut. Okay. So dekat sini apa? Bawah. Pandai. Ni atas. Ini jawapan. Okay, contoh Contohlah korang kira-kira korang dapat 2, 1. Ya, nak apa? Okay, 2, 1. Apa maksudnya? Okay, kita isi dulu kat sini Setiap RM1 liability semasa. Perniagaan ada aset semasa. Dekat sini berapa ringgit? RM2. RM RM2.
untuk jelaskan atau bayar. Tak kisahlah ni pilih salah satu. Jelaskan ke, bayar ke. Okay. So setiap RM1 hutang awak, bisnes awak ada duit cash sebanyak RM2. Tu maksud dia. Okay, so bawa duit sekolah RM2. Jumpa member yang pernah hutang, oh bayarlah dulu kan. Bayar member. So tinggal lagi RM1 lagi, boleh beli. Biar air je kot. Biar air. Ni bayar hutang. Jangan lupa bayar hutang tau. Tak baik tau. Kesian kawan tu. Dia pun tentang berjimat-jimat. Okay. So ayatnya begitulah. Cikgu, kalau kita tak ikut ayat ni boleh tak kita pakai ayat kita sendiri? Cuba buat ayat tu sampai boleh faham lah. Tapi kalau boleh ikut ni format ni lah, senang kan. Pemeriksa nak tanda. Sian, pemeriksa pun pening-pening nak tanda. Ayat macam-macam. Okay, jom kita tengok yang seterusnya. Last kali kan, kecekapan. Okay, cekap ke tidak cekap? Okay, kita tengok yang atas dulu KPGI. So dalam KPGI ni, you kena faham dulu. You are dealing with the inventories. Macam awak jual apa tadi? Okay, awak jual tudung. Inventory awak ni, awak kan beli dulu, lepas tu awak jual balik. Beli, jual balik. Beli, jual balik. So, berapa kali dalam setahun awak beli? Kalau awak memang active seller ataupun perniagaan awak, wow, memang setiap kali orang akan beli je lah. Setiap bulan orang akan beli maknanya awak pun kena setiap bulan kena masuk stok. Okay, lagi banyak kali awak masuk stok, maknanya lagi aktif bisnes awak. Okay, tu sebab ada calculation untuk KPGI ni. Kadar pusing ganti inventory nama dia, KPGI. So nampak ni, ini jawapan dalam kali, yang ini pula jawapan dalam hari. Jangan tertupar ya. Tapi apa-apa pun dia akan berlandaskan kos jualan dengan inventory purata. Kos jualan dengan inventory purata. So you all tengok, nak dapatkan dalam bentuk kali, you all letak kos jualan tu dekat atas. Inventory purata letak dekat bawah. Okay. Cikgu takut tertukar lah apa kata korang hafal satu je. Tak payah hafal dua. So kalau saya sarankan hafal yang ni. Sebab pendek. Daripada tak tahu langsung kan. Kos jualan bahagi dengan inventory purata. Okay. Yang ni kalau rajin hafal lebih panjang, hafal yang ni. Silakan. Dan seterusnya, jangan lupa inventory purata ni macam mana nak kira. Ni logik je. Inventory awal tambah inventory akhir. Jangan lupa sebab purata kita bahagi dua. Right? Faham? So macam tu. Okay. So next kita nak tengok yang bawah tu lah. Bawah tu kita bincang dulu lah ayat dia. Alang-alang Okay, ayat tafsiran ayat tafsiran dia macam ni. Untuk KPGI perniagaan dah ataupun telah, saya punya ayat biasa je ni, dah beli inventory sebanyak berapa kali? Jawapanlah ni. Ataupun perniagaan dah beli inventory setiap berapa hari. Ni depends Depends. Kalau you all pakai yang kali, so letak kat sini, kali. Okay. Kalau you all pakai yang ni, berapa hari lah, letak kat sini. Okay. Cikgu, kalau kita hafal yang ni je macam mana? Yang kali je. Macam mana nak jawab dalam hari? Boleh tak? Bagus soalan tu. Contohlah. Okay, contoh. Mana ping tadi? Okay. Contohlah awak kira-kira ni, awak dapat jawapan kali awak 4 kali. Okay. So macam mana nak tahu dalam bentuk hari ini? So apa maksud 4 kali? 4 kali setahun.
tahun. Okey. 4 kali setahun. Okey, setahun ada berapa bulan? 12 bulan. Ni nak logik 12 bagi 4. 3 bulan. 4 kali 4 kali. Okey, 3 bulan maksudnya berapa hari? Kasar-kasar je lah 30 hari sebulan kan. 3 kali 30 90. Kan dapat hari tu. Right, boleh? So telah menjawab lah. Okay. So saya bagi nak nampak idea tu dapat dah logiknya tu. Kita tak nak hafal je, faham lebih baik. Nanti kalau hafal je hilang satu step, hilang korang semua. Okay, jom jalan. Alright, so next kat bawah ni, kutipan dan pembayaran. Mana kutipan ni? Kutipan ni tentang apa? Kutip hutang. Kutip hutang. Pembayaran? Bayar hutang. Okay. So biasalah kan kita ada customer kita beli secara kredit. So title dia terus jadi ABT. So kita nak kutip hutang dari siapa? Dari ABT. Tapi kat bawah ni selalu student tersilap. Jangan lupa pakai jualan kredit. Jualan yang hutang. Kalau pakai jualan yang tunai, salah nanti. Faham? Dia tak boleh pakai jualan tunai ataupun jumlah jualan. Nanti silap. Sama jugalah dengan ABB. Mesti pakai belian kredit. Tak boleh pakai jumlah belian ataupun belian tunai. Alright. Okay. Kita akan tengok dia punya calculation lah kejap lagi. Tengok contoh-contoh soalan. Okay. Alright. So memandangkan kita dah settle tadi. Kita nak ringkas je hari ni. Okay. Kita ambil daripada soalan quiz. Quiz kita So kita dah ada beberapa soalan. Jadi kita pilih soalan yang bernombor genap saja. Bernombor ganjil boleh try. So, siapa yang tak pernah try lagi boleh try. Nak dapatkan di mana boleh pergi kat Telegram channel kita, dah ada dah link-link dia. Ataupun nanti boleh WhatsApp kita orang. Okay, nanti kita cerita bersatu lah. So sekarang kita nak tengok nombor 2 sebab saya decide nak pilih nombor genap. Okay. So nombor genap. Kenapa cikgu? Hari ni 24 bulan. Semua masuk sekolah kan. Sempena 24 tu, 2 tu nombor genap, 4 tu nombor genap. Kita layan nombor genap. Alright, so kita tengok soalan ini. Apa dia cakap ni jom kita tengok. Okay, apakah maksud kadar pusing ganti stok yang rendah? Okay, nama lama ni. Kalau nama baru dia kadar pusing ganti inventory, KPGI. Okay, kenapa KPGI rendah? Bagus ke tak bagus kalau dia rendah? Tak bagus kan? So kalau dia tinggi, maknanya dia asyik-asyik beli, asyik-asyik beli. Asyik-asyik stok dia masuk kedai dia. Maknanya dia aktif, takkan dia peram atau simpan je tudung dia tu kan. Takkan dia simpan je Maggi yang dia beli tu kan. Dia mesti jual. So kalau dia simpan, something wrong lah dekat pengusaha tu kan. Okay, sekarang ni dia bisnes dia mungkin krik. Jadi dia pun jarang membeli. Faham? Jadilah dia punya KPGI pun rendah. Faham? Okay. So sekarang kita nak pilih apakah masuk kadar pusing ganti stok yang rendah yang sesuai. Adakah satu betul? Stok jualan kurang laris. Ya, sebab dia krik. Betul? Krik tadi. So okay betul. So tengok satu. Siapa yang ada satu? Right. So yang tak ada satu potong siap-siap. Okay. Boleh? Okay. 2. Tukar ganti stok yang terlalu kerap. Yang terlalu kerap ni yang aktif. Betul tak? Ni aktif. Sekarang ni diorang ni yang jenis krik. So aktif tidak lah. So mana yang ada 2 potong? Dah potong lah cikgu. Betul juga. Tidak cekap dalam mengurus stok. Dia ada kaitan dengan nisbah kecekapan. Betul tak? So tak cekap lah kan. So dia macam negative side. So 3 tu dah salah. Ataupun 3 tu, betul lah. 3 tu kan rendah. Okay. So betul.
So 3. Yeay. So jawapan A. Dah jumpa dah. 4 tak payah baca lah. Sebab tak ada kaitan. Kita bukan nak jelaskan hutang. Betul tak? Okay. So good job. Okay, jom kita nak jalan pula. Nombor 4. Maklumat berikut adalah tentang Lala Enterprise. Kenapa Lala? Dia nak tanya apa Lala? Berapakah margin untung kasar? Untung kasar. Mari kita buat untung kasar. So kita alert margin. Tadi kita hafal apa? Tokokkan UK KJ sebab ada 2K. UK over KJ. Okay, sekarang kita margin pakai apa? Tadi cikgu kata kalau tokokkan KJ. So yang ni kita kena pakai jualan bersih. Yes. Hanya kerana awak dah hafal apur. Elemen dalam apur tu guna balik saja. So jualan bersih kat bawah. Dia nak yang untung kasar. Untung kasar duduk atas. Okay. So jelas ya di situ. Okay. Sekarang kita nak pakai margin punya formula. Mana yang ada maklumat? Mana ada maklumat? Jap. Untung kasar ada ke tidak? Tak ada cikgu. Jualan dengan kos jualan. Ingat dalam apur jualan bersih tolak kos jualan. Barulah awak dapat untung kasar. Betul? Betul. Jadi ni lah. Ni tolak dengan ni. Berapa kawan-kawan? Congak. Dah cikgu dah dapat. Okay. So itu untung kasar. 12,000 duduk kat atas. So I write it here 12,000. Perkan dengan jualan. Sebab dia tak ada jualan bersih ataupun pulangan jualan lain kan? So 28,000. Darab dengan 100%. Dia ada maklumat lain tak? Tak ada Okay, so calculator please. 12 bahagi 28. So kita congakkan sekejap. 12 bagi 4, 3. 28 bagi 4, 7. 3/7 darab 100%. Oh my god, kena pakai calculator juga. Sebentar. Saya buka calculator saya lah. Teng. Sekejap saya buka calculator. Apa tu? Di manakah calculator? Calculator baru nak buka. Alright, so kita pun buka untuk you all nampak. Banyaknya. Okay, tak apa. Kita terlebih buka pula kalkulator. Oh my god. Okay. Right, so kalkulator ni yang saya jumpa. So saya share screen dulu. Oops. Alright, okay. Banyak no. Oh, dah hilang dah tadi. Okay, 12 bagi 28 tadi. 12 bagi 28 kalikan dengan 100%. Okay, nombor 4. Okay, so kita dapat 42.85 bla bla bla. Ada jawapan anak-anak? Ada. So 42.86 this one. Yay. Okay, so good job. Dapat betul. Yay. Okay, jom kita jalan ke bawah pula. Kita janji nombor genap tadi kan? Okay, formula di bawah digunakan untuk mencari, senang banget. AS, LS. Macam nak ingat? Ini berapa duit awak ada, ini berapa hutang awak ada. So dia ada kaitan dengan cair. Cair ke tidak duit kamu? Boleh bagi kat orang tak duit awak tu? Jadi itu ada kaitan dengan nisbah semasa. Okay? So kalau dia ada tolak inventory akhir, apa jadi? Itu kena ada ujian SC. Tapi alhamdulillah tak ada. Ini sangat direct lah. Dan sangat popular aset semasa bagi liability semasa. Bahagi tau, bukan tolak. Kalau tolak apa jadi anak-anak? Modal kerja. Okay, good job. Now, kita jalan. Lagi. 6, 8 kan kawan-kawan?
Cikgu kena tanya okey, Haji Diouf sudah bahas nisbah semasa sekian-sekian. Dia tanya nisbah semasa lah. Wo. Apa lagi? Macam tadilah. Aset semasa bahagi liability Okey, mana satu aset semasa? Adakah ini aset semasa alat pejabat? Ini aset bukan semasa. So, kena tolak siap-siap. Maknanya, ignore. Jangan tengok. Okey, penghutang nama baru dia ABT. So, ni aset semasa. So, ambil overdraft bank, liability semasa. Insurans terdahulu. Adakah aset semasa? Aset semasa. Okey, so ni tambah dengan ni. Berapa kawan-kawan? 4, 5, 8 sifar. Right. So liability semasa berapa kawan-kawan? 1 sifar, 5 sifar. Jomlah kita bahagi. Calculator please. Mana nak cungak? Okay, tak apa. Mek. Bahagi. Mek. Salah. 1-0 dah. Alright. Berapa? 4.36 sekian-sekian. Ada jawapan? Alright, ada. Senang hati. Dah ada jawapan? Ting. Okay. So, settle. So, jangan lupa teliti betul-betul kategori dia. Jangan lupa. Okay. So, itu pesanannya. Okay, last but not least. Nombor 10. Berapakah nisbah semasa Jaya Enterprise? Lah. Nisbah semasa lagi. Popular. Betul lah. Nisbah semasa. Bahagi liability semasa. Okay, mana satu aset semasa? Insurans terdahulu. Lagi kan? Asyik dia je lah. Ni mungkin awak terpilih jadi benda yang terbalik Insurans terdahulu. Dia aset semasa. Okay, overdraft bank, liability semasa. Penghutang tu ABT iaitu aset semasa. 6,000 tambah 2,250. 6,250 bahagi 1,500. Okay, buka kalkulator, bahagilah kawan-kawan. Korang lagi laju rasanya. Saya kena klik sini 625 sifar bahagi 1,500. Right. Berapa kawan-kawan? 4.1667. 4.17 lah tu. Alright. So dah dapat jawapan? Dah. Tak dapat nak tanda. Okay, dapat juga. Yay. Okay. So that's all for now. Untuk kali ini. Siap sudah. Stop share di sini. Kita masuk balik screen. PowerPoint. Okay. So harap adik-adik, anak-anak boleh tengok balik formula tersebut. Faham dulu baru hafal. Tapi memang kena hulun untuk faham dan hafal ni supaya tak sangkut dalam exam. Okay. Ini antara tempat yang untuk dapat markah lah. Kalau ikut pemerhatian kertas 1, ada dalam 2 soalan tak silap saya. Lepas tu kertas 2 bahagian A tu, dia rajin juga tanya terselit 1 soalan, 2 markah kat situ. Lagi kat mana? Mungkin soalan panjang tu kita tengok lah. Depends pada tahun. Dia tak janjilah akan ada. Tapi bagus untuk awak bersedia untuk 2-3 soalan yang percuma markahnya dan senang je pun. So jangan takut sangat, berusaha untuk hafal dan faham dan hafal. Dia tak tanya soalan pelik-pelik lah. Nanti belajar diploma ke, pra-U ke, degree ke lah, degree mencabar lah for sure. Tapi bagus untuk start awal. Okay, so mana-mana yang nak dapatkan quiz macam tadi tu, okay, nak menguji minda kan. Okay. So nak dapatkan quiz macam tadi tu boleh WhatsApp nombor ni 010-550-2285 atau boleh join Telegram channel kita. Nama dia account SPM Checkpoint macam tertera di paparan inilah. Okay, then Julai, okay, ataupun minggu depan minggu depan masih Jun lah tak silap saya. Tak apa. Untuk live ataupun kelas percuma yang akan datang, kita nak jemput student untuk join kita. Okay, so siapa-siapa nak join boleh dapatkan information tu di Telegram channel kita dari semasa ke semasa dalam minggu ini. So kita akan buka pada student yang mana nak join. Okay. Mungkin kita akan tukarlah time tu. Tengok ke kesesuaian masa. Tapi tak ada masalah kan. Pukul 5 petang tak ada masalah sepatutnya lah. Sebab dah balik sekolah Okay.
So siapa-siapa yang berminat nanti untuk join live kelas online percuma account ni, boleh roger ataupun boleh respon kepada persoalan ataupun persoalan ataupun maklumat yang akan diberikan dalam Telegram channel itu. Mungkin kita akan bagi link lah, tak silap saya lah. Admin saya cadangkan kita bagi link, bagi dia orang nama. Isilah nama kat situ. Nama dengan nombor telefon supaya senang kita nak bagi meeting ID dan sebagainya. Alright. So itu sahaja untuk kali ini. Account Checkpoint, kami committed membantu anda untuk skor subjek account SPM. Okey, salam inspirasi, salam kejayaan buat semua. Bye-bye. Assalamualaikum.